So aku bawa je kereta. And waktu aku bawa tu cap, tiba-tiba passenger belakang aku ni, dia tegur aku macam ni. Abang, tadi ada bawa siapa-siapa ke? Adalah tadi passenger seorang, makcik. Oh, lepas tu abang drop dekat mana? Tu dekat. Okay guys, sebelum Acap nak start video hari ni, Acap nak share sikit tentang satu application ni. Nama dia OctaFX. Application ni semua orang tahu kan. Yang OctaFX ni adalah forex broker yang paling terbaik buat masa sekarang. Korang sendiri tengoklah yang OctaFX ni memang dah bersepah dah orang guna. Sebab apa? Application ni memang trusted. Cara nak download pun bukannya susah, senang yo. Korang pergilah dekat App Store ataupun Google Play Store, yang mana pakai iPhone ke, pakai Android ke, dua-dua boleh download apps ni. Pening, biasalah tu yang tak pernah main benda ni memanglah pening tengok graf dia apa semua kan. Tapi jangan risau guys, sebab OctaFX ni ada market analysis, ada live trading and webinar yang mana korang boleh belajar dekat situ daripada A sampai Z. Nak buat deposit kat dalam ni pun tak perlu risau, sebab dekat dalam application ni banyak bank dekat Malaysia ni yang support. Dulu Acap pun pening nak main benda lah ni kan. Tapi sekarang korang boleh tengok lah berapa pendapatan yang Acap dapat dekat dalam ni. Itulah dia yang Acap boleh generate dekat dalam OctaFX ni. And kalau korang nak tahu, sekarang ni ada new CFD stocks yang mana korang boleh beli terus saham daripada Apple ataupun Tesla dekat dalam apps ni juga sebenarnya. Mudah kan? Memang semua benda ada dekat dalam apps ni lah. And one more thing, kalau korang ada apa-apa masalah, korang tak faham, keliru dan sebagainya, korang boleh terus contact support team diorang. Jangan risau, diorang memang sentiasa available. And lastly, Acap nak korang gunakan kod Acap, which is Ashrap, ASHHRAPP, untuk dapatkan bonus deposit 100% tau. Dan untuk first registration, korang juga akan dapat extra 50% bonus. Nampak? Saya bagi macam-macam ke awak. Tapi kena ingat, alright, tak ada yang mudah untuk menjadi orang kaya. Yang penting kita kena ada ilmu, belajar dan bersedia untuk apa yang kita nak lakukan. Okay? So guys, jangan tunggu lagi. Terus tekan link dekat bawah and download OctaFX. Dan jangan lupa gunakan promo code Acap tadi. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashrap channel. Guys, hari ni sudah sampai Rabu. So hari Senin itu kita dah cerita tentang kilang kan. Okay, so untuk hari ni ada seram ekstra. Okay, untuk iklan tadi tu disclaimer, pada yang rasa perlu, perlu. Tak perlu, tak apa. Alright, okay, untuk video yang terbaru ni kita nak kisahkan korang tentang dua kisah yang berbeza. Macam Acap cakap, setiap minggu kita akan ada dua episod di Seram Isnin dan juga Seram Extra di hari Rabu. So malam ni aku harap korang boleh looking forward dengan cerita-cerita yang ada. Alright, so jangan lupa tinggal like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, untuk cerita yang pertama ni, kita nak cerita tentang Abang Grab. Kita tahu Abang Grab ni bukannya calang-calang kerja kan. Ada orang ni kerja ikut jam, ikut customer. Ada yang sampai pulang lewat malam. Kalau dekat bandar mungkin benda ni tak ada hal. Tapi macam mana pula pemandu Grab yang melalui jalan-jalan kampung, jalan-jalan yang sunyi, jalan-jalan dengan penuh cerita-cerita misteri ataupun kawasan kemalangan. Nampak tak? Seram dia kan? Okay, alright. So untuk cerita yang pertama ni berkenaan dengan Abang Fairuz. Dia merupakan seorang pemandu pembawa kereta Grab. Teruknya bahasa. Pemandu Grab. Dia pemandu Grab. Okay, dia pemandu Grab yang dah lebih kurang 3 tahun lebih berkecimpung dekat dalam
bidang Grab ni. Okay, dia starting 2019 and dia tersadai juga masa PKP 2020, 2021 pun struggle, and benda ni terjadi ketika di hujung tahun 2021 guys. Alright, so waktu 2021 ke yang hujung tu kita dah bebas sikit, tak silap acak lah, kita dah boleh keluar dan sebagainya kan. Perkhidmatan Grab pun dah mula orang kata hidup semula lah, benda-benda e-hailing ni kan. Alright, ada satu kisah ni yang dia kata yang dia ingat sampai hari ni, di mana dia membawa seorang makcik untuk ke satu lagi destination. Secara klisenya korang akan fikir yang makcik tu adalah hantu. Tak? Makcik tu adalah hantu yang dia bawa and then sampai kat satu tempat, tada, makcik tu hilang. Contoh macam tu. Tapi ini totally berbeza. Okay, menurut Abang Fairuz, kejadian ini berlaku pada pukul 9.50 malam awal. Waktu tu saya daripada kawasan A hendak menghantar passenger ni ke kawasan yang dia request lah. Saya ni banyak bermain di area Mersing, Johor. Okay, abang ambil dia cap. Macam biasa, dia duduk dekat satu pasar yang agak popular sebenarnya dekat area-area sana. Okay, abang dapat order tu, abang datang and ada seorang makcik ni masuk. Okay, di masjid ni masuk and abang pun start lah driving. Okay, makcik ni kalau kau nak tahu cap, dia ramah betul. Banyak betul soalan orang tua ni. Kerja dah berapa lama, dah kahwin ke belum, susah ke tidak, customer sampai pukul berapa, semua benda. So kami ni pun berborak sakal lah berdua ni. So berborak, abang nampak dekat notification telefon abang tu, device abang tu, tinggal lagi 3 minit sebelum perjalanan makcik ni berakhir. So abang macam okey lah, abang ni makcik ni punya perjalanan dah nak habis ni. Sebab aku pun dah penat layan dia, sebab perjalanan dia daripada pasar tu nak ke tempat dia tu lebih kurang dalam 23 minit macam tu. Okey, 3 minit sebelum sampai cap, aku ingat lagi masa aku tengah bawa kereta cap. Waktu tu jalan ini menuju ke satu kawasan yang agak gelap sebenarnya. Dia bukan hutan sangat tapi keadaan yang sunyi. Start datang waktu tu. So aku bawa makcik yang riuh ni tadi, dia tiba-tiba jadi tak aktif tau. Dia macam senyap tiba-tiba. Tapi aku tak ada fikir banyak, mungkin dia dah nak ready turun ke apa. Lagi 3 minit cap, aku jalan tegak. Lepas tu ada satu kereta ni datang daripada arah bertentangan. Dia beam lampu. Aku macam, apa hal ni, ada roadblock ke kan depan? Tapi tak apalah, aku buat tak tahulah, aku jalan je. So aku jalan je, 3 minit kemudian sampai ke destinasi makcik tu. So makcik ni pun turun, dia bagi duit kat aku. Tapi makcik ni ada cakap macam ni, balik nanti hati-hati, takut nanti ada yang tumpang. Makcik tu cakap macam tu. So aku macam, makcik ni kenapa bergurau macam ni malam-malam buta ni? Tak adalah makcik, awal-awal macam ni dia tak tumpang. Biasa dia tumpang tu pukul 12. Dia orang gelak lah sesama sendiri lah. Sebab aku berseluruh lah kan, makcik tu nak cuba takut-takutkan aku. Aku kental, dia kata macam tu. Okay, so bila makcik tu dah settle, aku pun bawa kereta aku cap and aku onkan device untuk cari passenger yang ada dekat kawasan-kawasan situ. So aku pun bawa jalan sampai ada satu passenger ni, lebih kurang 10 minit lepas tu aku ambil. Tapi kali ni jalan passenger ni cap perlu datang daripada arah sana and patah balik ke arah area pasar sana. So aku akan jalan lah lalu yang aku hantar makcik tu tadi. So waktu tu cap dah pukul 10 suku macam tu, 10 suku 10.30 lah lebih kurang. Aku pun dah ambil passenger tu, aku kena patah balik 25 minit macam tu. So aku pun bawa kereta cap, and bila aku lalu kat kawasan yang aku drop makcik tu tadi, waktu tu cap aku perasan makcik tu masih ada lagi kat situ. Yang lagi tak boleh belah cap, masa aku toleh lihat ke tempat yang aku turun kat makcik tu, aku nampak makcik tu berdiri dekat situ. Aku ingat lagi dia pakai kemeja pula. Dia pakai satu, macam mana orang kata, orang tua punya tu, blouse blouse warna hijau macam tu, and dia berdiri dekat tepi tu. Dia siap lambai aku cap macam tu. Aku dah 10-15 minit ni angkat orang ni. Takkan 10-15 minit tunggu kat situ lagi. Takkan dia ambil Grab and dia berhenti kat situ untuk tunggu Grab sambung yang lain, kan? Takkan macam tu. So aku macam, makcik ni tak boleh balik lagi ke? Balik. Tapi waktu tu aku cakap dalam hati je lah, sebab aku risau customer belakang aku tak selesa ke apa. So aku bawa je kereta. And waktu aku bawa tu cap, tiba-tiba passenger belakang aku ni, dia tegur aku macam ni, abang tadi ada bawa siapa-siapa ke? Adalah tadi passenger seorang, makcik.
Oh, lepas tu abang drop dekat mana? Tu dekat tadi, sebelah sana. Okey. Yelah, tak apalah. Lepas tu jalan sampai dekat destinasi. Orang ni cakap kat aku, passenger aku ni turun, and dia bagi tahu aku, abang bawa kereta baik-baik tau. Sebab saya rasa abang tak turunkan habis ni. Tak turun habis apa? Tak ada apalah bang, cuma hati-hatilah kalau boleh balik terus lah. Okey, baik, terima kasih. So waktu tu aku dah drop orang tu, aku dalam keadaan tak ada tanya. And waktu tu aku cuba nak ke arah yang lain lah. Maksudnya bukan di kawasan yang sama. Aku keluar daripada kawasan pasar tu, and sampai dekat satu kawasan ni aku berhenti untuk berehat. Itu kawasan yang biasa Jadi kawasan yang terbuka, yang lapang juga, yang ramai orang Grab yang selalu lepak sana. Aku pun stop. Aku keluar, aku tu. Lepas tu tengah dalam 10-15 minit macam tu aku termenung, aku duduk fikir apa orang tu cakap. Datang lagi satu Grab, member aku waktu tu. Orang panggil dia ajak. So ajak ni pun keluar, dia pun tegur, Rus, mana? Lambat sikit ni balik. Oi, dah nak pukul 12 ni, takkan tak balik lagi? Tu lepak jap duduk isap okok jap. Tapi okey lah tu, sporting lah. Apa yang sporting pula? Tuan, nenek dalam kereta kau sporting lah. Boleh tunggu kau isap okok kat sini. Rangup setiap kali. Keropok Moni. Hidang petang pagi. Keropok Moni. Rasa yang menawan. Keropok Moni. Untuk keluarga dan kawan. Keropok Moni. Keropok Moni. Rangupnya. Tu? Makcik dalam kereta kau tu? Makcik dalam kereta? Aku pun berlari daripada depan, aku pergi belakang. And bila aku tengok dekat dalam kereta aku, tak ada siapa. Kau ni jangan main-main lah malam-malam buta macam ni. Apa nak main-mainnya pula? Makcik tu duduk tu, senyum je tengok kita ni. Dalam kau ni bukan-bukan lah. Aku pun masuk kereta, and then aku start kereta. Aku pun jalan keluar daripada situ. Sebab aku malas nak layan dia ni. Saja je ni nak pakai dengan aku mentang-mentang nak aku 12 kan. So aku pun bawa kereta tengah bawa kereta tu sampai kat satu kawasan ada seorang orang kata apa, lelaki sedang tunggu aku. Maksudnya orang dah order Grab tu lah, tunggu aku kat situ. So aku pun sampai kat kawasan tu, aku pun berhentikan kereta So aku berhentikan kereta, aku tunggu brother tu masuk. Tapi apa yang pelik, brother tu tak masuk. Aku berhenti kereta, brother tu tak masuk. Atau apa hal tak masuk lah ni? Aku pun reverse sikit, aku turunkan tingkap. Bang, asal tak masuk bang? Bang, yang Grab ni kena share ke bang? Share apanya? Tu makcik dalam tu, takkan saya nak share dengan dia. Tak apa bang, abang cancel order lah. Abang cancel order minta maaf lah bang, saya terlupa lah kat belakang ni. Okey, minta maaf. Waktu tu tak payah cakap banyak memang aku dah mengemang. Kalau seorang je orang kenakan aku, tapi yang ini takkan member dia. Waktu tu memang aku mengemang gila. Aku dalam hati ni aku cakap, makcik, saya salah cakap, saya minta maaf. Makcik janganlah ikut saya macam ni. Saya ni nak cari rezeki makcik untuk anak bini. Tapi kalau saya kena balik, saya balik sekarang makcik. So waktu tu aku tak fikir banyak lah. Aku pergi balik rumah. Dan waktu tu alhamdulillah lah, bini dengan anak aku pun tak ada. Yang diorang ni dah balik kampung. So aku sampai rumah, aku mandi aku buka lah surah tu. Surah dekat dalam kereta tu aku ingat lagi. Aku parking depan rumah tu, depan kereta. Terbalik lah. Aku parking kereta depan rumah. Aku start enjin, aku baca surah. And waktu tu aku terlelap lah dalam pukul 1 lebih macam tu. And pukul 3 aku tersedar, aku bangun. Aku tutup enjin kereta. And alhamdulillah lah, so far tak ada apa-apa yang berlaku selepas itu. Situ lah. Bang, takkan saya nak naik berdua? Gila. Itulah dia kongsian daripada Abang Fairuz kepada kita. Alright guys, so inilah dia cerita daripada Abang Grab kita, Abang Fairuz. Aku tak boleh blur. So maksudnya makcik tu siapa? Kau ingat benda-benda sekarang ni tak reti dah order Grab. Tapi benda-benda tu macam tu, kadang-kadang kan aku boleh rasa lah, orang akan tanya, takkan hantu pun reti order Grab? Kadang-kadang aku rasa dalam sistem tu tak ada pun, tapi nama pun manipulate kan. Kau rasa macam ada, tapi sebenarnya dia tak ada. So susah kita nak cakap. Alright. Okay, untuk cerita yang kedua ni, kita nak cerita tentang banduan.
biasa aku cerita pasal orang sekolah apa semua, tapi aku tak pernah cerita lagi cerita yang daripada di sebalik kamar besi. Gitu. Alright. Okay, cerita pasal banduan dia melibatkan dua insan, antara banduan dan juga polis. Yalah, siapa lagi dalam penjara tu kan? Takkan ada orang lain pula. Alright. Okay, cerita ni daripada, alamak, abang ni Abang Ahmad lah. Abang Ahmad. Alright, Abang Ahmad cakap, aku alami benda ni cap masa aku berada dekat dalam sel tahanan selama 2 tahun atas kes-kes tertentu lah. So dia tak nak mention lah kes dia apa. So dalam penjara ni cap, macam-macam cerita nak dekat ruangan bilik akhir. Tahu tak bila ruangan bilik akhir tu apa? Bilik akhir ni adalah bilik di mana banduan-banduan ni tengah menunggu saat dia menjalani hukuman gantung sampai mati. Kat situ cap, kita tahu kan, roh dia dan sebagainya, ada cerita lah kalau ceritanya dekat penjara. So waktu aku jadi banduan ni cap, ada satu kisah ni yang aku masih ingat sampai sekarang. Seorang polis baru, bukan baru lah, dia polis, tapi dia baru ditugaskan dekat bahagian penjara ni. Waktu tu aku ingat dia, aku ingat lagi muka dia sampai sekarang. Nama dia Inspektor Ikram. Okay, dia bukan warden, dia hanyalah pegawai yang bertugas dekat sana. So aku tak tahulah apa function dia sangat, tapi dia memang aku akan selalu nampak, terutamanya di waktu malam. Waktu ni cap, aku dekat dalam sel and tengah duduk tengah baring-baring, tiba-tiba ada seorang pegawai ni datang ketuk sel aku menggunakan cota dia. Tereng. Bangun. Nak apa? Kau Ahmad Saya. Apa hal sini? Adalah hal. Kenapa? Kau jangan buat pasal dalam ni. Ramai orang report pasal kau. Orang-orang lama, orang baru, semua tak suka kau. Peduli apa aku. Dah aku nak tidur lah. Pasal aku pun tidur. Aku jadi tak fikir banyak cap, sebab aku banduan. Apalah expect kan, takkanlah orang suka kau. Aku ni bukan ketua kampung kat dalam tu. So malam kedua cap, benda yang sama jadi. Dia datang lagi dekat sel aku, dia bagi aku benda yang sama. Dia bagi tahu aku benda yang sama lah. So aku macam, apa benda ni? Dah 2 malam. Masuk malam ketiga, benda yang sama. Oh, aku dah jadi menyirap kan. Masuk malam keempat cap, waktu tu aku tunggu dia datang. Aku tak tidur, aku tunggu dia datang. Tapi malam keempat tu cap, dia tak datang-datang. Aku macam, okay, asal malam ni tak datang pula kan. Aku pun tidur lah. Aku tidur, dan berlalulah malam keempat tu. Sama juga malam kelima, malam keenam, sampai ke sudah hampir sebulan lebih juga cap, aku dah tak nampak dia. Ada satu warden ni yang bertugas kat sana, di mana kita tengah jalani aktiviti kiadah waktu tu. Aku macam terdetik hati nak bertanya kepada warden tersebut. Tok, nak tanya sikit Tok, kat dalam ni ada tak orang pakai name tag Ikram mana? Aku tak tahu lah, tapi adalah 3 malam macam tu dia datang kat tempat aku. Dia tegur aku, orang lama, orang baru, tak suka, aku tak tahu lah. Bila aku cakap macam tu cap, muka warden aku ni tiba-tiba berubah. Dia macam, tak ada lah. Mana ada orang nama Ikram sini? Kau ni hide ke apa ni? Tak ada pula tu. Tapi betul lah, itu aku nampak. Dah sambung. Waktu tu aku pun jadi pelik, siapa Ikram ni kan. So waktu tu aku, orang kata apa, dibayangin macam tu lah. Sampailah satu ketika ni cap, aku tengah nyenyak tidur dekat dalam sel aku, dan tiba-tiba sekali lagi aku dengar bunyi cota. Reng. Dan aku pun bangun. Engkau, aku dah lama tak nampak kau. Kau gimana? Lepas tu inspektor tu macam tak balas balik apa yang aku tanya cap waktu tu. Lepas tu waktu malam tu, aku rasa macam aku lebih sedar daripada malam-malam yang lain. And aku macam gosok-gosok mata, and aku tengok dia betul-betul. And aku baru perasan cap, yang baju dia tak sama dengan baju-baju pegawai ataupun warden yang ada dekat tempat tu. Aku pun tanya dia, Ikram, dekat tag kau tu, apa sebab baju kau tak sama dengan orang lain lah? Kau ni siapa kat sini? Ingat, orang lama kat sini tak suka kau, orang baru pun tak suka kau.
Dia repeat benda yang sama cap. Daripada malam pertama, kedua dan ketiga yang aku jumpa dia sebulan lepas, ayat yang sama. Pasal aku dah jadi menyigap lah kan. Dia tanya cakap benda yang sama kan. Aku pun tanya dia, hey, ni aku nak tanya kau ni, orang lama mana yang tak suka aku? Aku tak ada cari hal kat orang kat sini. Orang lama mana tak suka aku? Dia tunjuk macam tu. Dia tunjuk ke arah belah kiri aku cap. And waktu dia tunjuk ke arah belah kiri aku cap, aku pun toleh. And waktu aku toleh tu cap, dekat sebelah kiri aku cap, ada seorang pakcik tengah berdiri, kepala botak, orang tua, tengah pandang aku, muka bengis. Aku macam, aku pandang Ikram toleh. Ni siapa sial? Lepas tu Ikram tu tunjuk belakang aku. Waktu Ikram tu tunjuk belakang aku cap, aku pun toleh kat arah belakang. Dekat belakang aku cap, ada satu lagi makhluk, badan besar, rambut panjang, muka bengis tengah pandang aku. So sekarang ada dua benda pandang aku kat sini. Weh, waktu tu cap, aku memang tak tahu nak cakap apa. Banduan-banduan enggak, gigil-gigil juga. Lepas tu aku cakap dengan Ikram ni, apa benda ni? Lepas tu Ikram tu just cakap benda yang sama. Orang lama tak suka aku, orang baru pun tak suka aku. And aku nampak dua makhluk ni cap datang dekat ke arah aku. Waktu tu memang aku tak ada apa benda lain lah yang aku boleh buat. Aku cuma baring, menggigil gila-gila. And waktu aku tengah baring tu cap, aku bau satu bau busuk yang gila lah. Aku pun tak pernah bau busuk macam tu kat dalam penjara. Memang busuk gila, busuk yang masuk hidung punya kan. And aku menggigil, aku jerit lah. Aku jerit, bodoh, tak nak lah. Oi, macam tu. Aku mencarut je lah, senang cerita. And waktu aku tengah mencarut tu cap, aku terasa kepala aku ni diketuk oleh something. So lepas aku kena ketuk tu cap, aku macam mamai tu. Aku pun try tengok dekat luar sel aku tu. Aku nampak ada warden Wahid tengah pegang cota tu. And dia pandang aku, kau ni apa pasal? Orang nak tidur malam-malam ni, kenapa? Weh, aku nampak Ikram. Tolong aku. Dua orang ni dia datang aku. Lepas tu sekejap lagi, polis tu pun datang dekat aku. And then dia grab baju aku daripada luar sel. Dia tarik aku. Dia cakap macam ni, diam. Aku cakap diam. Kau dengar sini, bukan kau seorang je nampak dia dekat sini. Dah ramai dah orang kat sini nampak. Kau jangan takut. Bodoh, jangan takut. Benda-benda ni memang ada kat sini. Ini tempat dia. Jangan takut. Boom, dia lepaskan aku. Waktu tu cap, aku menggigil cap. Aku ingat lagi muka Ikram tu macam mana, sengih dia macam mana, muka dua orang tu aku ingat lagi. And waktu dia nampak aku mencungap, Warden Wahid ni cakap, kau pergi ambil wuduk, kau pergi sembahyang. Kau duduk sini, kau tu dah setan. Jangan duduk dengan setan, sebab tu setan suka. Pergi sembahyang. Okay. So aku pergi dekat bowl air yang ada kat situ. Aku ambil wuduk cap. And aku solat lah dekat area situ. Waktu tu memang aku menggigil cap. Aku boleh kata tempat air dekat dalam penjara tu aku demam. And alhamdulillah, tapi aku dirawat lah, dijaga dengan baik. And itulah dia pengalaman yang aku tak boleh lupa sampai sekarang. Aku tak tahu siapa Ikram tu sebenarnya. And sampai kesudah lah, lepas 2 tahun aku dah nak release dah waktu tu. Sebelum aku keluar tu, aku ada dengar cerita juga daripada lebih kurang 2 ke 3 orang banduan baru yang sebut nama yang sama, Inspektor Ikram. And aku tak tahulah kenapa muka warden tu berubah. Mungkin warden tu dah selalu dengar nama Ikram ni dan sebagainya. And aku rasa dia penunggu lah kat tempat tu. So itulah dia cerita dia. Okay, honestly cerita Abang Ahmad ni kan, kalau kau tanya aku lah, aku sebenarnya berat nak ceritakan sebab dia ada dalam kategori halusinasi, depresi. Yang biasa orang duduk dalam penjara ni, dia akan ada satu tempoh yang pisang yang membuatkan dia orang ni berhayal. Kau faham tak benda tu? Tapi bila in terms of hayalan yang, yalah, nama pun hantu kan. Hantu ni dia ada campuran antara fantasi reality dekat situ. So aku rasa it's okay kot untuk aku cerita dengan korang. Aku harap korang terhibur. So itulah dia guys, kisah-kisah yang kita nak sampaikan dalam segmen Seram Extra ni. Alright, so aku harap korang boleh tunggu Isnin depan. Dah kena tunggu balik. Alright, so untuk kisah akan datang, kita jumpa Isnin depan di Seram Isnin. Hari Jumaat ni kita ada Crime Friday. So jangan lupa untuk tengok juga video untuk hari Jumaat ni. Yang mana belum tengok 2 video acap yang sebelum ni, pergi tengok. Kita ada Seram Isnin Kilang, kita ada Samsul Yusof. Alright, so pergilah tengok, check it out video-video baru. Jangan lupa tekan subscribe. Kita jumpa di video akan datang guys. See you. Assalamualaikum. Bye.